Selamat datang ke forum maya kami. Isu utama yang kita hadapi sebagai sebuah negara mempunyai kepelbagaian kaum ialah tahap komunikasi dan interaksi antara komuniti yang masih rendah. Hari ini, kami akan menganalisis dua objektif utama, iaitu yang pertama ialah mengenal pasti faktor yang menghalang interaksi, manakala yang kedua ialah menganalisis langkah-langkah untuk menggalakkan kerjasama dalam kalangan masyarakat. Saya sering kali melihat apabila kita mengadakan aktiviti dalam kalangan penduduk, kehadiran kaum lain kurang memuaskan. Hal ini bukan kerana isu perkauman, tetapi kekurangan platform yang relevan. Jika platform itu tidak menarik, interaksi tidak akan berlaku. Sejujurnya, kekangan masa dan keletihan memang akan menjadi halangan yang besar dalam kalangan masyarakat. Lebih parah lagi, ada yang tersalah, ada yang takut tersalah cakap atau melanggar maupun menyentuh sensitiviti. Jadi mereka lebih selamat untuk memilih kekal dalam zon selesa sendiri. Untuk memilih kekal dalam zon selesa sendiri. Tak boleh nafikan prasangka lama. Tanpa interaksi, kita hanya bergantung kepada andaian negatif. Naratif politik dan media sosial juga mudah meracun fikiran kita. Bagi kami yang generasi muda, jurang minat dan perbezaan bahasa adalah tembok terbesar bagi kami. Kami lebih selesa dengan kelompok yang berkongsi slang yang sama, menjadikan kami terpisah secara tidak sengaja. Untuk mengatasi semua ini, kita perlu bermula dari interaksi harian. Sebagai contoh, di kedai saya sendiri, saya mencuba untuk menjadi ejen perpaduan. Saya sentiasa mengamalkan 3S, iaitu senyum, sapa dan salam. Di kedai, saya sentiasa senyum dan bertanya khabar kepada pekerja maupun pelanggan saya sendiri. Secara tidak langsung, hal ini dapat membina kepercayaan secara natural. Saya percaya pada penganjuran aktiviti sukan secara meluas. Oleh itu, komuniti perlu menganjurkan acara inklusif dalam kalangan penduduk. Dengan ini, aktiviti sukan yang dianjurkan dapat mencipta memori yang positif sekaligus dapat mengatasi prasangka dengan cara yang menyeronokkan. Marilah kita jadikan bilik darjah sebagai medan pertama penyatuan budaya. Melalui pendidikan yang mementingkan kepelbagaian budaya, kita dapat membentuk generasi yang memandang perbezaan sebagai kekuatan, bukan jurang. Di dalam bilik darjah, kita bukan sekadar mengajar ilmu, tetapi menyemai benih kefahaman budaya secara sistematik agar keharmonian nasional mekar dengan subur. Sebagai tokoh komuniti, kita mesti menekankan nilai universal iaitu kasih sayang dan hormat, memahami jiran,
merupakan satu tujuan setiap agama untuk mewujudkan keharmonian dalam kalangan komuniti. Makanan ialah bahasa cinta yang paling universal. Jangan pandang rendah pada sekeping roti canai atau semangkuk laksa. Apabila kita makan bersama, kita bukan sekadar berkongsi hidangan, tetapi berkongsi identiti. Di meja makanlah perbezaan kita lebur menjadi satu kesempatan yang indah. Kesimpulannya, kesepaduan nasional adalah tanggungjawab bersama. Ia bermula dengan langkah yang kecil, melalui senyuman, teguran dan kesediaan untuk saling memahami. Marilah kita bertekad untuk menjadikan komuniti yang lebih inklusif. Bertegur sapa. Sedia berinteraksi. Okey. Aktif berpadu. Sama. Demi Malaysia. Perkukuhkan komuniti, mantapkan kesepaduan nasional. Terima